Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari Bisiril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu, malaikat itu menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan, illa ma 'allamtana, selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau jugalah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua pada ayat yang ke-32 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya pada malam ini dapat kita sama-sama hadir di dalam satu majlis ilmu yang sudah lama terhenti, tertangguh dengan pembacaan kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan. Ada lagi kitab? Ada. Ingat hilang dah ke apa? Ada, tak apa. Baik. Kita sambung kitab kita Hidayatus Sibyan fi ma'rifatil Islam wal iman. Ni kitab fardu ain, kitab yang membicarakan tentang soal tauhid, fiqh dan tasawuf. Sekarang ni bahagian hadapan ni kita masuk bahagian tauhid, bahagian akidah. Last hari tu sebelum PKP kita berhenti dekat bahagian hukum-hukum, kemudian bahagian akal. Di malam ni malam istimewa, kerana malam ni malam bermulanya sifat 20 kita nak mengaji malam ni. Sebelum kita mengaji, kita nak bagi faham dulu apa dia sifat 20 tu dan kenapa kita kena mengaji sifat 20. Sebab dulu ada satu orang makcik yang cerita, ni Tok Guru lah, Tok Guru Siddiq Noh. Dia datang jumpa Tok Guru. Dia tanya Tok Guru, Ustaz, sifat 20 ni menatang apa? Dia tanya. Lepas tu Tok Guru jawab, menatang bewak. Bewak? Dia buat muka terkejut. Besar ke kecil? Dia tanya. Nak ceritanya manusia kita ni ngucap 2 kalimah syahadah orang Islam ni, tapi sifat Allah tak tahu. Sampai dikata bewak pun dia sangka sungguh memang bewak. Bukanlah Tok Guru nak mainkan dia, tapi nak tengok kenal tak kenal. Jadi ni malam kita jangan jadi macam bewak tadilah, kan? Biar kita tahu apa tu sifat 20. Jadi dia begini, sifat Allah ni ada banyak. Bukan 20 je, tapi 20 itu yang wajib pada syarak setiap mukallaf, yakni setiap kita orang yang beriman ni wajib kena tahu. Apa makna wajib? Ma yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu.
Buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Mana siapa tahu sifat 20 ni boleh pahala, siapa tak tahu boleh dosa. Sebab apa? Sebab dianya wajib. Macam semayang lah. Semayang ni kalau buat dapat pahala. Semayang fardu ni kan, maghrib ni, kalau kita semayang dapat pahala, tak semayang dapat dosa. Sama tak sifat 20 macam tu tak? Sebab dia ilmu untuk mengenal Allah, ilmu untuk ma'rifatullah, nak mengenal Tuhan. Sebab apa pula nak kenal Tuhan? Dan sebab kita kenal makhluk. Betul tak? Motor kita kenal tak? Motor kita kenal. Bunyi exhaust, tutup mata, bunyi exhaust kita tahu motor kita. Tengah semayang, kunci tinggal kat motor, terlupa nak ambil. Tengah-tengah semayang, bunyi motor dia, orang curi. Jadi dia tahu, ni motor aku ni, bunyi teng ni. Makna bak motor kenal sangat. Dah bak Tuhan yang cipta motor, yang cipta napasmu, yang cipta matamu, yang cipta nyawamu, yang cipta rezeki yang ada di tanganmu, tiba-tiba mu tak kenal. Makna jahat ke baik? Jahat. Kau hajar punya makhluk. Makhluk lain dia habis kenal, tapi Tuhan yang cipta dia tak kenal. Bila faham yang ni, baru kita faham kenapa kita kena mengaji sifat 20. Bila kita faham kenapa kita kena mengaji sifat 20, barulah datang kesungguhan mengaji tu. Barulah kita bersungguh-sungguh untuk mendalaminya, untuk memahaminya. Kalau tidak, nak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri je lah. Jadi buat lalu sajalah. Tu. Jadi kita nak faham, yang wajibnya kita kena tahu tak banyak, 20 saja. Satu kaul Imam Abu Hasan Asy'ari kata 13. Jadi ada pendapat yang ringan sikit kata sekurang-kurang 13. Tapi yang jumhur, yang kebanyakan ulama kata 20. Ini pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada mana-mana ustaz kata tak wajib ngaji sifat 20, itu ustaz Wahabi. Terus terang kita bagi tahu, Wahabi memang dia tolak sifat 20. Dia kata sifat 20 ni zaman kuno, zaman orang pakai cawat kata. Dia hinanya tok-tok guru lama, ulama-ulama lama. Padahal sifat 20 ni bukan datang daripada ulama alam Melayu, daripada Arab dulu. Namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kan? Jadi tujuan dikumpulkan ilmu ini adalah untuk menyempurnakan iman, supaya kita yakin dan faham siapa Tuhan yang kita sembah ni. Ibarat tok guru kita, Tok Guru Siddiq Noh, dia buat contoh. Dia kata kita semayang tapi kita tak tahu kita sembah pada siapa. Bila tanya, mu sembah siapa semayang ni? Allah. Allah yang macam mana? Tanya dia. Allah. Tahu dah Allah macam mana? Allah Tuhan. Tahu dah Tuhan yang macam mana tu, Tuhan macam mana? Cuba cerita ciri-ciri dia sikit, sifat dia sikit. Tak dia nak jawab. Macam tu sama macam tanya apek jual sayur. Mu sembah apa? Dewa. Dewa macam mana? Dewa bagi sayur, dia kata. Nampak? Dia tak apa, kafir dah. Dia tak erti dah kita orang beriman nak boleh masuk syurga tapi tak kenal Tuhan. Dah macam mana nak masuk syurga? Ibaratnya, kata guru kita, kita nak bagi hadiah yang sangat bernilai kepada kawan baik yang paling kita sayang. Kan? Kita sayang sangat kat dia, kawan lama, baik rapat sangat. Jadi kita beli barang yang paling mahal lah. Takkan barang cikai-cikai, barang mahal. Kita beli telefon bimbit yang harga kat 4,000 harga, handset mahal, yang dia pun pakai 3 sekupang dia. Tapi sebab kawan dia punya sayang, 4,000 harga handset dia beli mahal. Tak buka lagi, dalam balut dengan plastik lagi. Lepas tu dia balut dengan pembalut lawa. Bukan gambar bunga-bunga, dah bunga sungguh atas pembalut. Maknanya hebat punya hadiah ni. Lepas tu lilik pula dengan lampu liklak-liklak, lampu raya. Bubuh pula bedak bagi wangi. Memang hebat hadiah ni. Nak ceritanya hadiah ni hebat. Sampai kat jabat pos nak hantar dekat kawan baik dia. Sampai kat jabat pos, pegawai jabat pos pun tanya, "Ya cik, ni nak hantar kat mana ni? Nama penerima siapa?" "Nama saya tak tahu," dia kata. Dia tak tahu nama, nak bagi kat siapa nama kawan dia tu dia tak tahu. Pegawai tu pelik dah. Pegawai tu kata, "Tak apalah, tak tahu nama tak apalah, yang penting alamat. Bagi alamat.
Sebab kami nak hantar ni, nak ikut alamat. Jadi alamat dia kat mana? Alamat pun saya tak tahu, dia kata. Nak pegawai pejabat pos tu tengok dia atas bawah, dia pegawai pun tanya, Cik ada minum air ketum ke? Macam mabuk je cik ni. Cik bagi hadiah kat saya, tapi cik tak tahu nak hantar ke mana. Saya nak hantar ke mana? Maka itulah ibaratnya kita semayang. Semayang punya kemah, khusyuk tu Allah 200% punya khusyuk. Diam kerah, tak bergerak apa. Oh hebat. Bacaan tepat, tajwid, makhraj, lawa semayang. Tetapi dia tak kenal pada siapa dia sujud. Maka kata malaikat, nak bawa ke mana pahala ni? Nak bawa ke mana pahala ni? Dia pun tak kenal siapa dia sembah. Dia cuma kenal nama dia Allah. Kalau kenal nama Allah, apek tadi yang jual sayur tu pun tahu. Betul tak? Kita tanya dia, apek itu tuan orang Islam apa nama? Allah lah, dia kata. Dia boleh sebut Allah, cuma pelak sikit lah. Kita pergi kedai sebelah, tadi apek tu jual sayur, ni kedai sebelah jual daging. Penjual tu orang Melayu Islam, nama Ahmad. Kita pun tanya, Mak, Tuhan kita orang Islam nama apa? Allah lah, dia kata. Lepas tu kita tanya apek tu tadi balik, apek itu tuan orang Islam tadi you sebut Allah kan, dia punya sifat apa? Tanya dekat apek tu, sifat Allah tu apa? Apek jawab macam mana? Apek kata, lah mana gua tahu itu lu tanya you punya ustaz dia tanya. Dia tak tahu. Kita tanya Ahmad yang jual daging ni, Melayu Islam ni, tanya Ahmad, Mak, sifat Allah macam mana? Apa tu sifat Allah? Dia pun ayah juga. Saya pun tak tahu Jadi Ahmad dengan Apek tu sama tak? Panggil Ahmad Pek nama dia. Jadi kalau kita tak kenal Allah, dah mana perbezaan kita orang Islam dengan orang kafir kat luar sana? Bila tak ada beza, dah duduk dalam syurga ke neraka? Tu kita takut tu. Sebab Islam bukan duduk pada pakaian, tuan-tuan. Islam bukan duduk pada kopiah. Islam bukan duduk pada baju Melayu. Islam bukan duduk pada kain pelikat, kan? Kalau setakat pakai kain, orang Hindu pun pakai kain tak? Betul. Kalau setakat nak bangga kain kopiah, Yahudi kain kopiah kecil atas kepala tu. Tengok orang Yahudi kain kopiah tak? Jadi bukan duduk pada pakaian, duduknya pada iman di dalam hati. Macam mana nak bagi kemah iman? Dengan ilmu. Kefahaman yang betul akan membawa iman yang sempurna. Dia begitu. Jadi kita ulang balik sekali lagi, sifat Allah ini bukan 20 sahaja, tetapi tidak terkira banyaknya. Cuma yang wajib kita kena belajar 20 itu. 20 tu. Ada satu orang ustaz, dia nak ambil tauliah mengajar. Jadi dia pergi jabatan agama. Jadi ustaz yang jabatan agama tu interview dia. Baik, ustaz ni nak mengajar bidang apa ni? Ustaz tu ustaz pondok. Ustaz pondok ni pun jawab, insya-Allah lah ana nak mengajar bab tauhid lah, bab akidah dekat surau-surau masjid. Kata ustaz jabatan agama ni, okey, kalau ustaz nak mengajar bab tauhid, maka saya tanya soalan pun berkenaan tauhid lah. Tak apalah, tanyalah ustaz. Jadi ustaz ni tanya apa? Ustaz jabatan agama ni tanya. Dia tanya ke ustaz pondok tu, berapakah sifat Allah? Soalan dia. Jadi ustaz pondok ni diam, tak boleh jawab. Senyap lama. Jap-jap cabut kopiah, garu kepala, pakai balik, pening kepala. Lama kat 15 minit tak boleh jawab. Termenung. Jadi ustaz jabatan agama ni kata, ustaz tak tahu. Ustaz pondok kata, ana tak tahu. Ustaz tahu ke? Dia tanya balik ustaz jabatan. Jadi ustaz jabatan agama, ana mestilah tahu sebab ana ustaz di jabatan agama, mestilah ana tahu. Jadi ustaz pondok ni tanya, kalau ustaz tahu berapa? Ustaz jabatan agama kata 20. Ustaz pondok, astaghfirullahalazim, dia kata, sian Allah, 20 je sifat dia. Sedang makhluk dia bernama manusia, sifat lebih daripada 20. Sifat manusia cuba senaraikan, lebih daripada 20. Kecil, besar, tua, muda, panjang, pendek, gemuk, kurus, hitam, putih, macam-macam sifat. Kalau senarai lebih daripada 20, kat cecah 200 sifat. Dan kalau makhluk sifat sampai kat 200, dah takkan Tuhan 20 je.
Dia hurai balik ke ustaz jabatan agama. Lain kali ustaz jabatan agama, lululah, gigi. Malah aku nak tanya banyak. Jadi nak bagi fahamnya, jangan kita faham sifat Allah hanya 20. Itu nak faham dulu. Sebab lagi dia mengaji benda ni kat kuliah maghrib tadi, sifat 20. Sifat 20 ni, sifat Allah 20 ya, dia kata. Salah tu. Jadi sifat Allah bukan 20 sahaja. Sifat Allah itu tidak terkira bilangannya. Tak boleh kira. Sebab terlampau banyak. Habis yang 20 kita mengaji ni, itu yang ulama kata wajib kena tahu. Maknanya sekurang-kurang kita kena tahu sifat Allah 20. Tu paling kurang. Kurang daripada 20 takut jatuh dalam dosa. Sekurang-kurang 20. Yang selebihnya itu adalah sifat-sifat kamalat, nama dia. Dipanggil sifat kamalat. Contoh sifat adil. Sifat adil tak masuk dalam sifat 20. Tetapi dia adalah sifat Allah juga. Sifat adil, baik dan sebagainya lah. Macam-macam lah kan. Pemurah, penyayang, apa tu, itu semua sifat Allah. Jadi sifat itu termasuk di dalam kategori sifat kamalat. Apa maksud kamalat? Kamalat artinya kesempurnaan. Jadi kita kena faham, semua sifat kesempurnaan adalah milik Allah. Pegang yang tu dulu. Semua sifat kesempurnaan adalah milik Allah. Yang tak masuk dalam kamalat itu sifat kekurangan. Kekurangan tak masuk. Okey. Sekali lagi pemahaman bagi kemah akidah kita, jangan tersalah faham. Kita selalu kata Allah ni paling segala-galanya, betul? Kita Allah paling baik, Allah paling betul, Allah paling, semualah paling. Tapi adakah semuanya paling pada Allah? Hati-hati situ. Tak. Kalau kita jawab semuanya paling pada Allah, jadi salah. Rosak akidah, boleh jatuh kafir. Contoh, kita kata Allah paling baik, Allah juga paling jahat. Jahat pun Allah juga. Allah paling adil, Allah juga paling zalim. Tak boleh. Jadi kita kena faham, jahat bukan kesempurnaan. Jahat tu kekurangan. Zalim kekurangan. Tidak layak pada Tuhan itu sifat kekurangan. Disebut dalam bahasa kitab dipanggil nakis. Sifat nakis bukan ada pada Allah. Itu sifat kekurangan. Sifat kekurangan makhluk macam kita. Ya, kita jahat, kita bodoh. Allah bukan bodoh, Allah pandai. Kita yang bodoh. Kita bodoh, kita zalim. Yang kekurangan tu duduk pada makhluk. Allah tidak ada sifat kekurangan. Untuk menidakkan sifat kekurangan pada Allah, maka terhasil satu kalimah namanya Subhanallah. Itulah maksud kalimah Subhanallah. Subhanallah tu kalau terjemah bahasa artinya Maha Suci Allah. Maksud Maha Suci Allah tu, Allah tidak terkena padanya sebarang bentuk sifat kekurangan. Dipanggil kalimah tanzih. Lepas tu kita disuruh lepas semayang wirid Subhanallah. Dia sebut kat Subhanallah tapi tengok siling, cicak bergaduh. Tengok sawang Subhanallah, sawang Subhanallah. Tak jadi gitu. Jadi zikir sawang nama dia. Jadi bila sebut Subhanallah dalam hati, ya Allah, pada Engkau tidak ada kekurangan, sikit pun tak ada. Benda kurang sikit pun tak ada pada Allah. Allah semuanya sempurna sahaja. Segala sifat sempurna milik Allah. Maka itu dipanggil kamalat. Maka itu dipanggil mengenal Allah mengikut kaedah ijmal, nama dia. Ijmal tu maksudnya rangkuman. Yang ni kena faham dulu. Jadi kita beriman kepada Allah dengan kaedah ijmal. Dia ada dua kaedah. Satu dipanggil ijmali, satu lagi dipanggil tafsili. Yang pertama dulu, ijmali dulu. Ijmal tu apa dia? Kita beriman kepada Allah bahawa Allah itu memiliki segala sifat kesempurnaan. Itu dipanggil ijmal. Bila orang tanya berapa banyak sifat kesempurnaan Allah, tidak terkira bilangannya. Maknanya kemah dah tu iman dia tu. Tapi baru separuh. Baru lepas satu bahagian. Kemudian bahagian kedua, iaitu beriman kepada Allah dengan jalan tafsili. Apa maksud tafsili? Tafsili asal perkataan faslun. Faslun maknanya kelah-kelah, bahagian-bahagian.
Tafsili maknanya beriman kepada Allah secara terperinci, satu-satu sifat. Maka satu-satu sifat itulah termasuk di dalamnya sifat 20. Jadi bila kita mengaji sifat 20 ni, sifat yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai 20, itu dipanggil mengaji ilmu mengenal Allah, jalan tafsili nama dia. Jalan terperinci, satu-satu. Baik, bila faham dah tafsili itu apa dia, barulah kita nak masuk dalam perkara dalam kitab kita ni, iaitu kita nak bicara pada malam ni sifat yang pertama. Sifat yang pertama bagi Allah Ta'ala yang wajib kita kena tahu. Okey, sebelum tu kita belajar biar ikut kaedah, senang faham. Bila ikut kaedah dia senang faham. Macam jalan lah, bila ikut kaedah jalan tu betul, baru senang kita sampai ke tempat kita nak pergi. Jadi kaedah tafsili, ingat sampai bila-bila, kita kena bawa 5 perkara, 5 poin, 5 perkara kena bawa. Yang pertama, kita kena tahu nama sifat. Nama sifat tu apa dia. Yang kedua, kita kena tahu ertinya. Erti sifat tu apa dia. Erti di sini maknanya terjemahan. Sebab nama sifat tu dalam bahasa Arab perlu diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, makna sifat. Makna sifat. Makna sifat ni dia menjelaskan poin kedua. Sebab kalau terjemah saja kita tak faham lagi, maka dia memaknakan atau mengeluarkan pengertian apa pada sudut terjemahan tadi tu. Kemudian yang keempat, lawan sifat, lawan dia. Yang kelima, last sekali, dalil sifat. Dalil bukti dia. Dalil kena bawa. Kalau siapa tak boleh bawa dalil, dia jadi golongan taklid. Taklid dalam bab fiqh tak apa, semayang diikut-ikut orang, sah kata ulama semayangnya. Tapi kalau bab iman dia taklid, takut-takut dia mati dalam keadaan kafir tanpa dia sedar. Sebab golongan taklid tak selamat. Sebab apa? Sebab taklid ni ikut-ikut. Kalau yang diikutnya betul, nasib baik dia betul. Kalau yang diikutnya salah, tak duduk dalam neraka selama-lamanya. Tu. Baik. Termasuk dengan guru. Kita bukan taklid dengan guru. Jangan ikut saya. Ikut apa yang saya sampaikan. Kalau tuan-tuan nampak apa yang saya sampaikan tu betul, ikut. Jadi ikut ilmu, bukan ikut guru. Guru hanya menyampaikan ilmu. Sebab guru pun manusia biasa tak? Boleh jadi hari ni dia betul, esok dia salah. Ada ustaz mula-mula duduk dalam perjuangan Islam, lah kali lawan perjuangan Islam. Ustaz tu. Kita yang tak start lagi ni, lagilah. Nampak? Tu. Jadi jangan ikut orang. Orang ni dia boleh berubah walaupun ayat Quran dalam kepala, walaupun hadis dalam kepala. Sebab dalam kepala dia juga ada nafsu. Takut-takut terikut nafsu. Jadi nak ikutnya ilmu. Ilmu tu biar betul. Sebab apa? Dia nanti kita nak mati nanti. Lambat lagi lah, insya-Allah. Kan? Tapi masa nak meninggal tu nanti, nazak tu nanti, kan? Allah sebut dalam Quran, fakashafna anka ghita'aka. Aku akan buka pintu langit. Masa tu dia nampak mana tempat dia nak pergi. Masa tu kita ni dalam keadaan lemah selemah-lemahnya. Biarlah katalah kita hari ni boleh orang cakap apa, boleh angkat sawit. Tak payah kata angkat sawit, lori sawit boleh angkat. Oh, hebat, kuat dia. Masa tengah sihat ni, masa nak mati, tak payah kata sebiji sawit, ambil yang putih tu je, so dia angkat. Tak boleh. Sebab waktu tu diri paling lemah sekali. Biar badan ketul-ketul pun tak lemah waktu tu. Sebab apa? Nazak dah, nyawa di hujung kerongkongan. Nak diambil nyawa. Lemah. Jadi bila lemah, waktu itulah waktu ujian yang paling, orang cakap paling last. Setan akan kacau. Setan tak kacau. Dah orang dalam kubur tu tak kena dah hasutan setan. Apa setan nak hasut lagi, nak hasut buat benda. Bukan ada ibadat dah mereka. Duduk baring je lah, tunggu kiamat. Kan? Kita ni yang masih hidup, setan akan kacau sekacau-kacaunya sampailah nyawa kita paling last nak keluar. Dia akan datang dalam rupa orang yang paling disayang. Dengan setengah riwayat kata rupa mak ayah kita. Kan? Ataupun setengah riwayat kata orang yang paling kita sayang. Atau orang yang paling kita percaya. Katalah contoh
Tuan-tuan paling percaya ke saya? Contohlah, paling percaya ke Ustaz Syakir. Dia akan datang jelma muka saya sebiji dengan suara saya. Dengan serban sama, serban merah, jubah hitam. Sebiji dengan janggut siap. Datang sebiji. Kan? Datang kita nazak dah. Hak gitu. Datang, Ustaz. Tapi perbualan ni tak dengar di orang lain lah. Ini di alam gaib. Roh bercakap. Ustaz, datang Ustaz tengok saya nak mati dah ni. Dia Ustaz pun kata, mestilah tengok anak murid. Kan? Orang belajar sekali, kita pergi tengok. Lepas tu, tak apa, masa baik Ustaz ada sebelah. Nah, kenapa Ustaz? Ustaz pun kata, aku ngajar itu silap. Aku kata Tuhan satu kan? Ya. Tak, sebenarnya Tuhan dua. Ustaz, biar betul Ustaz? Ya, Tuhan dua. Membaik betulkan balik. Kalau tidak mau mati ni jadi kafir ni. Dia sebabkan dia terlampau taksub dengan Ustaz tadi, dia ikut apa Ustaz tu kata. Baik, Tuhan dua. Tapi saya dah lemah macam ni Ustaz, macam mana nak buat macam mana? Tak. Syaitan ni kata, memadai kamu kelipkan mata tanda setuju. Dia pun kelip mata, malaikat maut cabut nyawa. Mati dalam keadaan kafir. Walaupun kaki surau, kaki masjid, walaupun kaki kuliah, kitab ni kepit celah ketiak ni, sampai naik kuning kitab tu, panggil kitab kuning. Punya kuatnya mengaji. Tiba-tiba taksub. Tu kata, jangan taksub. Sebab tu jangan ikut apa yang ilmu saya sampaikan, bukan saya. Ikut ilmu tu. Jadi nak ikut ilmu macam mana? Faham betul-betul ilmu tu. Tak faham tanya, insya-Allah. Baik, kita masuk. Tu mukadimah aja 20 minit. Nak kena berhenti insya nak. Lantaklah. Baik, sifat yang pertama, nama dia dulu. Nama dia wujudun. Yang ada kitab boleh tengok kitab lah. Yang tak ada kitab, dia scan kat kepala dia. Hebat kan? Wujudun. Waw jim waw dal. Wujudun. Itu wujud dulu. Faham dulu yang pertama, nama dulu. Jangan pergi jauh sangat. Nama je dulu. Nama wujud. Okey, pegang dalam kepala. Nama wujud. Wujud ni pun senang lah, sebab dalam bahasa Melayu pun ada wujud juga. Sebenarnya wujud tu bahasa Arab, orang Melayu ambil. Yang kedua, poin kedua, erti. Terjemah. Kita sebut dah tadi, erti tu maknanya terjemah. Terjemah bahasa. Wujud tu dalam bahasa Arab, terjemah dalam bahasa Melayu. Bila terjemah, yang layak terjemah bukan kita. Yang layak terjemah ulama', kerana ulama' yang mahir dalam bahasa Arab. Maka ulama' tolong terjemah. Maka ulama' terjemah wujud ertinya ada. Jadi kita faham dulu ada tu. Mana siapa yang ada? Ada Allah Ta'ala. Tapi tak boleh mengaji setakat ni. Kalau mengaji setakat ni, kita pegang ada yang macam mana? Dia akan timbul waham, keraguan dalam hati. Sebab apa? Allah ada betul kita pegang. Dah kita ada tak? Makna kita dengan Tuhan sama. Sebab sama-sama ada. Tak. Sebab tu tak boleh terhenti sini. Lepas tu kita pergi ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, makna. Makna menghuraikan poin kedua. Sebab poin kedua tak faham. Baru setakat kita faham ada. Allah ada. Ada macam mana? Pergi masuk poin ketiga, maknanya. Baru dia nak hurai. Makna ada tu apa dia? Tu kita masuk dalam kitab ni. Jadi yang dia kata yang pertama wujudun. Artinya ada Allah Ta'ala. Mustahil tu tinggal tepi dulu. Kita pergi kat makna dia. Dia kata sini bermula makna wujud itu. Okey. Bermula ni dia kaedah kitab lama ni dia ikut kaedah bahasa Arab. Bahasa Arab ni ada mubtada dengan khabar. Jadi mubtada itu bermula. Jadi tu makna perkataan bermula tu maknanya permulaan ayat. Sebab tu kalau kita tengok kitab-kitab lama, kitab-kitab kuning macam ni, kitab turas, mana ada titik noktah, tak ada. Lepas tu kalau orang yang tak pernah mengaji pondok, tiba-tiba baca kitab pondok, dia baca tak berhenti. Hari tu khatam tu kitab. Nampak Ustaz baca Ustaz Idatul Sibyan tak berhenti kat 12.30 dah. Tu imam saya ingat kepala dah. 12.30 tak habis lagi baca. Dan kenapa Ustaz tak berhenti? Noktah tak ada. Dia bukan pakai noktah, dia pakai nahu dan sorof. Dia pakai ilmu alat. Jadi bila nampak bermula, maknanya ni permulaan ayat baru. Jadi perkataan sebelumnya tu berhenti situ. Jadi bermula makna wujud itu satu sifat yang sabit bagi zat. Yang tu kena faham dulu.
Apa tu sabit? Bukan sabit ni, sabit rumput tu bukan. Sabit artinya tetap. Ni bahasa Arab, sabit. Iaitu dia kata makna wujud itu satu sifat yang sabit bagi zat. Artinya satu sifat yang tetap bagi zat. Apa tu zat? Zat tu diri Allah. Diri Allah tu. Allah ada dirinya. Bila ada dirinya baru dikatakan wujud. Kalau Allah tak ada diri, macam mana nak dikatakan wujud? Setiap sesuatu yang wujud ada dirinya. Cuma dirinya macam mana? Wallahu alam. Kita tak bicara bab tu. Sebab kita tak tahu diri Allah macam mana. Kalau Allah izin di hari akhirat kalau Allah izin untuk kita melihat diri Allah, maka beruntunglah kita. Sebab tu kata ulama, tidak ada perkara yang indah melainkan dapat melihat Tuhan. Walaupun masuk syurga, andai contohlah, walaupun dapat masuk syurga tapi tak dapat melihat Tuhan, tidak terasa nikmatnya. Tak sonok. Siapa benda paling sonok? Melihat Allah. Maka kata ulama, mata yang melihat maksiat tidak layak melihat Allah. Jadi tolong kita jaga mata kita, jangan tengok maksiat. Kalau tertengok gak, istighfar segera, cepat-cepat. Takut mata ni tak layak dapat melihat diri Allah. Sebab apa nak sangat tengok diri Allah? Sebab kita tengok alam yang Allah cipta ni cantik. Kita tengok perempuan cantik, kita tengok rama-rama cantik, bunga cantik. Itu kita tak tengok alam syurga lagi. Syurga jauh lagi cantik, bidadari cantik. Jadi kalau makhluk tu cantik, yang cipta makhluk tu macam? Kita fikir situ lah. Kalau makhluk sudah cantik, yang cipta makhluk Allah berlipat-lipat lagi lah cantiknya. Jadi tak ada yang indah melainkan dapat melihat Allah. Sebab itulah Nabi Musa AS naik bukit Tursina. Dia berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Dia dapat dengar suara Allah macam mana, suara yang sebenar. Dapat dengar. Bila dia turun daripada bukit tu, dia tutup telinga dia. Bila ditanya pada Nabi Musa, kenapa kamu tutup telinga? Dia kata, aku dengar suara makhluk ni jelek, buruk suara makhluk, kerana aku sudah dengar suara Tuhan. Panggil penyanyi paling hebat sekali, suara paling merdu, nak bunyi macam kambing. Tak sedap, jelek kan. Kita ni sebab dengar lagi bunyi makhluk tu sedap, sebab belum dengar bunyi Allah. Suara Allah kan. Begitu juga kita nampak makhluk ni cantik lagi sebab belum melihat kecantikan Tuhan. Indahnya Allah Ta'ala kan. Sebab kita kabur dengan dunia. Betulah banyak manusia dia terkabur dengan dunia, seronok dengan kejar dunia, rumah besar, pangkat jawatan tinggi, gaji besar, kejar habis bahagian tu. Sebab apa dia pulun bahagian tu? Sebab dia belum nampak nikmat syurga tu lagi. Allah nak bagi mahligai besar mana dalam syurga, terhegeh-hegeh mahligai dunia. Sebab tak nampak mahligai syurga. Sebab tu ulama tak terhegeh-hegeh dengan mahligai dunia, sebab dia nampak dah mahligai syurga. Dia nampak dah apa nak dapat sok kat sana. Jadi yang setakat dunia ni tolak tepi lah. Aku tak heran sangat. Sebab tu dia tak pulun. Kita pulun. Hantar anak ngaji sampai menara apa? Menara Gading. Sampai menara Gading ngaji. Kan bab apa sains masuk kimia ni, masuk campur-campur meletup atas depan muka. Kan? Tapi tanya sifat 20, satu habuk tak boleh nak jawab. Bapak mati tak reti nak baca Yasin. Boleh Yasin ayat pertama je lah, Yasin. Jadilah dia kata, daripada tak bunyi langsung. Allah teruknya. Tapi rezeki Allah ambil. Napas Allah, udara Allah bagi sedut. Tak reti malu kan. Jadi biar kita ni jadi manusia yang sedar ke diri. Tu. Baik. Jadi satu sifat yang tetap bagi diri Allah. Selama-lama ada zat padahal tiada kenakan dia dengan satu sifat yang lain. Maksudnya sifat wujud ni semata-mata kerana pada diri Allah, zat Allah. Tidak dikenakan dengan sebab yang lain. Tidak ada sebab lain. Jadi wujud ni hanya bersabit, hanya bertetapnya, hanya tempat pergantungannya pada diri Allah. Jadi muradnya atau mudah fahamnya, kita nak faham, selagi mana diri Allah itu ada, maka selagi itulah ada sifat wujud.
Seandainya, ni seandainya saja dipanggil takdir. Padahal takdir ni tak berlaku, tapi dipanggil takdir dalam pengajian ilmu. Dia ada istilah takdir. Kita membayangkan, seandainya diri Allah tak ada, maka sifat wujud pun tidak ada. Sebab sifat wujud tu bergantung pada diri Allah. Tapi diri Allah tak ada tu mustahil, takkan berlaku. Cuma jadi takdir dalam ilmu sahaja. Boleh faham? Faham tak ni? Macam je pandang. Tak faham tak apa, tanya. Dia kena faham betul-betul ilmu ni. Tak faham, tukar spoket motor tak apa, boleh hantar komen. Tapi tak faham benda ni, bukan akhir tanya dalam tu. Bukan boleh telefon. Kalau telefon ustaz tak nak angkat. Kan matilah kawan ni, orang telefon tak angkat je. Nampak? Tak ada siapa nak boleh selamatkan kita melainkan ilmu yang kita belajar masih hidup. Tu. Baik. Jadi padahal tadi dikenakan akan dia dengan satu sifat yang lain. Selesai. Itulah makna dia. Makna dia tu je. Nak cerita tentang Allah tu wujud ada, cumanya ada pertambahan. Sebab kitab yang kita mengaji ni, kitab ni kitab ringkas. Jadi dia ambil yang asas saja. Ini malam kita campurkan kitab-kitab tauhid yang lain yang saya dah mengaji, kita masukkan sekali supaya menambahkan lagi kefahaman kita. Sebab ada kitab tauhid yang tebal-tebal. Kan, yang mengaji yang sebab itulah ustaz-ustaz dia mengajar Masjid Surau, dia tak ambil kitab tebal-tebal sebab nak khatam bila. Kan? Nak khatam bila? Tengah-tengah sampai muka surat tengah dah. Muka surat 248. Mati ustaz. Bila mati ustaz, panggil ustaz baru pula. Kan, bincang-bincang AJK kata jangan panggil ustaz yang dah berumur, kan cepat pula perginya. Kita panggil ustaz muda. Panggil ustaz muda. Jadi bila sampai ustaz muda, tanya ustaz macam mana, nak mula kitab ke nak sambung ustaz yang meninggal hari tu. Sedapnya kita mula balik dari depan. Ustaz tu ngajar-ngajar daripada janggut hitam sampai janggut putih, sampai kat ustaz yang sama kat 248 mati ustaz. Nampak? Jadi benda ni berulang-ulang. Dah bila nak khatam? Nampak? Jadi sebab tu kita tak ambil kitab-kitab tebal, kita ambil kitab nipis. Tapi cara huraian kitab tebal. Sebab ustaz tu dia mengaji dah kitab tebal. Dia begitu. Itu kaedah dia. Baik, jadi wujud ni adakah sama ada dengan makhluk? Maka di sana ulama dia menciri orang cakap apa, menteperincikan lagi lah. Betul ke tak bahasa Melayu tu? Itulah mengkhususkan lagi. Baik, kita ambil yang penting-penting je lah. Jadi wujud ni ulama membahagikannya kepada 3 jenis. Satu dipanggil wujud hakiki. Hakiki ni asal perkataan hak. Hak tu maksudnya benar, wujud yang sebenar-benarnya. Jadi wujud yang sebenar-benarnya tak ada siapalah melainkan Allah. Wujud yang sebenar-benar tu maknanya wujud yang tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Mula tak ada, akhir pun tak ada. Sebab kalau ada mula, mesti ada yang memulakan dia. Kalau ada akhir, mesti ada yang mengakhirkan dia. Jadi Allah tak ada siapa yang mulakan dia, dan Allah tidak ada siapa yang mengakhirkan dia. Maka Allah tak ada mula dan tak ada akhir. Itulah wujud yang sebenar-benar wujud. Adapun wujud kita makhluk, ada mula dan ada akhir. Dulu kita tak ada, batu baru ada lahir ke bumi. Hari ni ada, esok lusa tak ada. Bukan esok lusa lah, lambat lagi, tak ada. Maka berakhir dah wujud tu. Jadi ada mula dan ada akhir. Itu makhluk. Ada pun Allah tak begitu. Jadi zat Allah adalah zat yang sebenar-benar wujud. Yang kedua jenis wujud majazi. Majazi ni majaz. Majaz tu maksudnya pinjam-pinjam. Wujud yang hanya diberi pinjam. Siapa dia? Zat segala makhluk. Kita ni semua. Diri-diri makhluk ni adalah dipanggil wujud majazi. Kita ni boleh tak kita kata kita ni pun wujud juga, tapi wujud yang macam mana? Wujud majazi. Adapun Allah wujud hakiki. Beza. Walaupun perkataannya sama-sama wujud, tapi jenis wujudnya tak sama. Allah wujud hakiki, kita wujud majazi, wujud yang diberi pinjam. Maksud dia apa? Maksud diberi pinjam, Allah bagi pinjam je ada ni. Kita ada hari ni sebab pinjaman daripada Allah. Allah bagi sekejap. So kalau Allah nak bagi hilang, hilang. Allah nak bagi hilang, tak ada wujud tu, bukan mesti dengan jalan mati. Jalan mati asbab saja. Allah boleh buat tanpa jalan mati. Contoh kita tengok kes dulu MH370, kapal terbang hilang.
Walaupun banyak andaian kata dirampas dan sebagainya, tapi dari sudut keimanan kita tidak menolak kalau Allah nak buat hilang serta-merta, boleh hilang macam tu saja. Kan? Tak payah kata seorang, 200 lebih Allah boleh buat serentak hilang. Tak payah kata 200, 2 juta Allah boleh buat serentak hilang. Nak kun fayakun, jadi maka jadilah, hilang. Dalam masjid ni Allah boleh buat hilang. Saya duduk baca kitab, pandang kitab, baca, tengok depan hilang lah semua. Balik nampak. Allah boleh buat, nampak. Allahu akbar. Nah, contohlah kan. Allah boleh buat. Itu kuasa Allah. Baru kita nampak Allah yang maha berkuasa. Bila nampak Allah maha kuasa, tu yang tunduk tu yang sujud tu. Tunduk rebahkan muka. Biar muka ni laku macam mana pun. Muka jenis muka sains je dapat duit. Muka hebat. Muka YB, muka pemimpin, muka hebat kan. Sehebat mana pun mukamu sembah mata tanah. Sebab apa? Mu kalah dengan Tuhanmu. Jangan rasa hebat. Nak hebat macam mana pun kita kan. Kalau dalam polis orang tabik lah, tuan. Memanglah tabik. Kan? Tapi sembah enggak muka atas tanah. Sebab apa? Sebab kita kalah dengan Allah. Dengan manusia mungkin kita ada beza-beza pangkat darjat, tapi dengan Allah kita hanya hamba di sisinya. Bila orang sedar gini, tak jadi masalah. Peganglah pangkat besar pun, tapi dia tetap tunduk pada hukum Allah, barulah jadi baik. Yang jadi jahat hari ni sebab nak lawan Tuhan. Sama macam Firaun lah, lawan Tuhan kan. Tu baik. Itu wujud yang kedua. Wujud yang ketiga dipanggil wujud aridi. Ain ra doya. Aridi. Aridi ni arid, maknanya mendatang. Wujud tu mendatang. Wujud aridi ni huraian ulama, dia sama macam makhluk tadi, cuma ada sedikit perbezaan. Apa dia? Dia ada permulaan tapi tak ada kesudahan. Mula ada tapi akhir tak ada. Dipanggil wujud aridi, wujud yang Allah kekalkan kewujudannya. Kalau ikut hakikat, dia makhluk lah, sebab dia akan akhir juga, tapi Allah yang mengekalkan dia. Contoh dia syurga, neraka. Syurga ni asal tak ada, Allah cipta syurga ada. Kemudian bila habisnya syurga, tak habis-habis, abadan abada. Jadi macam mana boleh jadi kekal? Bukan sebab dia kekal, Allah yang kekalkan dia. Selama mana Allah nak kekalkan dia. Tu akidah kita kena pegang. Jadi bila dulu masa tak mengaji, kita faham masuk syurga ni selama-lama lah. Itu iman budak pasti. Tak apalah budak pasti. Tapi bila dah mengaji, kuliah begini, iman kita macam mana? Orang kata masuk syurga lama mana? Selama-lamanya bergantung kepada Allah yang memegang selama-lama tu selama mana. Baru kemah iman tu. Maknanya kita duduk dalam syurga tu lama mana? Bergantung pada Allah nak kekalkan berapa lama. Kalau Allah kekalkan setahun, setahun je lah. Setahun tu lah makna abadan abada. Kalau begitu, contohnya. Sebab apa? Sebab Allah yang berkuasa. Boleh setakat ni, boleh faham? Boleh boleh pergi lagi. Boleh pergi tak apalah. Kalau faham, saya ada soalan. Siapa suruh kata faham? Bakat masing-masing tunduk balik. Nak. Jadi contohlah soalan. Ni soalan cepu mas. Nak tengok akidah kita macam mana. Boleh tak Allah ubah syurga tu jadi panas, neraka jadi sejuk? Syurga jadi azab, neraka jadi nikmat. Boleh tak boleh? Soalan. Kalau lepas boleh jawab soalan saya ni, depan muka nakis steady. Tak apa, salah. Kalau Syakir tanya, salah tak apa, balik boleh makan mi goreng. Tapi kalau muka nakir tanya, adik mi goreng kena tibai. Nampak? Terbenam 7 tala bumi. Jangan buat main. Kan? Lepas tu kita kena faham betul-betul. Baru kemah jawapan kita nanti depan malaikat. Orang dah mati, ada dalam satu kitab dia cerita. Dia mati 100 tahun dah. Nah, kawan tu dia seorang tok guru, mati lama kat 1 tahun. Anak murid dia sampai dah jadi tok guru dah, anak murid dia. Anak murid dia pun tua dah. Jadi anak murid dia teringat tok guru dia masa mengaji muda-muda dulu. Dia teringat punya kuat rindu, akhirnya terbawa dalam mimpi. Tidur mimpi jumpa tok guru dia. Dia pun tanya tok guru, macam mana keadaan tok guru di alam sana, alam barzakh. Tok guru jawab dia,
Tu kata, sampailah walaupun aku dah mati kat 100 tahun, sampailah soalan belum habis. Ditanya lagi. Tu tok guru, kita tok garu. Habis nak. Lepas tu kita kena betul-betul kurang-kurangnya walaupun tak sampai jadi ulama, tak boleh jadi tok guru pun, kurang-kurang biar ada ilmu asas tu ada. Pegangan tu ada, asas dia tu. Jadi Aridi ni seperti syurga neraka tadi, dia tak ada akhir. Tak ada akhir tu bukan maksud dari segi hakikat ni tak ada akhir. Hakikat ada, tapi Allah yang orang cakap apa, mengekalkan dia sampai mana ikut kepada Allah lah. Allah nak kekalkan. Jadi soalan tadi, boleh tak Allah berkuasa tak Allah menjadikan syurga panas, neraka sejuk? Berkuasalah, sebab syurga neraka milik Allah. Allah nak buat macam mana pun boleh. Sebab tu kalau iman budak pasti, iman budak baru nak mengaji, dia bercita-cita nak masuk syurga lah. Memang betul itu satu benda yang baik kata ulama, tetapi di sana ada makam yang lebih tinggi, makam takwa. Makam orang yang hebat macam wali-wali Allah, alim-alim ulama. Mereka beribadat bukan lagi kerana syurga, tapi kerana Allah semata-mata. Sebab kalau kerana syurga, kalau takdir kata Allah ubah syurga jadi panas, tak pada muka. Itu maksud dia. Sebab iman dia kenal Allah sungguh dah. Jadi kita upgrade iman kita. Tak apa dah, sebelum ni kita sembahyang kerana nak masuk syurga, bagus dah tu, ulama pun tak larang. Cuma kurang kemas kata ulama, imannya kurang sempurna. Nak lagi cantik, kita upgrade kan, bahawa kita buat ni semata-mata lillahi ta'ala, kerana Allah yang sebenar-benarnya. Adapun syurga itu adalah bonus sahaja, hadiahnya saja. Macam budak lumba lari dekat balapan tu, budak sekolah kan main lumba lari kan. Yang dia nak capai apa dia? Yang nak capai garis penamat. Adapun rakan dia yang kat tepi stadium tu, tepi balapan tu yang sokong lari, bukan dia lari kerana nak orang tu. Dia bukan nak pingat tu, dia nak sampai garisan penamat, nak dapat title nombor 1. Kalau setakat lari sebab nak pingat, tak payah lari, ambil pingat bawa lari. Betul lah. Kan pingat ada bawah khemah, ambil pingat tu bawa lari. Kalau setakat nak pingat, dia bukan nak pingat, dia nak title nombor 1. Itu matlamat dia. Dah pingat bonus, ganjaran daripada nombor 1 tu, hadiah nombor 1 tu. Sama juga yang kita nak Allah dah syurga tu ganjaran. Bagi betulkan, kemahkan iman kita. Dia begitu. Baik, jadi itu wujud aridi. Jadi bila kita faham ni, kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. Jadi kita nak belajar ni kenal diri. Jadi kenal bahawa kita ni, wujud kita lemah, wujud kita ni ada permulaannya, diwujudkan, dan wujud kita ada akhirnya. Esok lusa tak ada dah wujud tu. Adapun Allah, wujud bukan begitu. Allah wujud tanpa ada permulaan dan tanpa ada pengakhiran. Itu ilmu kita pada malam ini. Sekurang-kurang biar bawa balik pemahaman tu. Kemudian kita pergi, barulah kita masuk kepada lawan dia, naik atas balik kat bahagian mustahil tadi. Pertama, wujud artinya ada Allah Ta'ala. Mustahil ia Adam, atas tu balik. Mustahil ia Adam. Okey. Mustahil Allah Ta'ala itu Adam, bukan Nabi Adam. Nabi Adam ejaan alif dal mim, Adam ni ain dal mim, Adam. Adam tu maksudnya tak ada. Jadi Allah mustahil tidak ada, tidak wujud, mustahil. Akal tak boleh terima. Kalau Allah tak ada, habis macam mana alam boleh ada? Tak boleh. Alam ada kan, dan tiba-tiba Tuhan tak ada. Ini pemahaman golongan-golongan etis, tak percaya Tuhan, golongan Nazi, golongan komunis. Lepas tu kita takut sangat bila orang-orang komunis cuba nak mentadbir negara. Bukan soal politik, tapi ini soal akidah. Takut dia akan fahamkan dalam kepala kita tak ada Tuhan, tak mampu kita, mati semua kafir. Ni kepercayaan Nazi, komunis, kepercayaan golongan etis. Mereka kata tak ada Tuhan. Habis alam ni jadi macam mana? Semula jadi, dia kata. Tu datang perkataan semula jadi tu. Dia kata semua jadi dengan sendirinya. Dia kata bumi ni asalnya mendatar. Bumi itu straight aja, lepek dia straight je, tak ada lekuk-lekuk. Lepas tu datanglah meteor daripada angkasa lepas.
meteor pun jatuh masuk dalam bumi, meletup-letup. Bila meletup, meteor bumi pun jadi berlekuk-lekuk. Bila berlekuk, air hujan pun turun. Tu yang jadi tasik, jadi sungai, jadi laut. Dia kata begitu. Jenis orang bodoh percaya. Betul ni. Bongok tu. Kita bila orang tu jawab dengan logik, kita pun jawab dengan logik tak? Logik ke dalam pemikiran kepala kita sesuatu yang indah terjadi dengan sebab letupan? Bumi ni kita tengok lawa ke bro? Lawa, dengan bukit bukau, dengan pelangi, awan cantik, tasik, air color biru. Lawa habis bumi ni. Dan takkan bumi yang lawa ni terjadi dengan sebab letupan meteor? Boleh terima dengan akal? Kalau tak boleh nak terima, kita buat eksperimen. Itu ada saki baki mercun masa raya itu, kan? Kita buh kat mulut itu, kan? Kenapa anak mana? Muka aku tak lawa, dengan letupan jadi lawa. Muka dia hodoh dah. Bubuh mercun bakar. Letak 2 biji kat celah hidung ni, 2 biji. Macam bola, masuk sini satu, masuk sini satu, bakar dua-dua. Pum, meletup. Jadi lawa ke jadi hodoh? Belum bakar tu hodoh dah. Lepas bakar 14 kali hodoh. Hidung naik atas ni, telinga duduk bawah ni, pecah habis muka. Jadi bumi yang lawa takkan jadi dengan sebab letupan. Logik tak ada, akal tak boleh terima. Walaupun kita tak hujah dengan ayat Quran dengan hadis, tapi logik akal pun tak boleh terima. Sebab tu dibawa dengan kefahaman akal dalam masalah tauhid. Lepas tu dia kata akal tak boleh terima mengatakan Tuhan tak ada. Mustahil. Habis kalau Tuhan tak ada, macam mana alam boleh ada? Kita semua boleh ada, macam mana? Dia kata semula jadi. Tu tu yang belajar kitaran katak tu. Katak, daripada telur katak jadi katak, jadi berudu jadi katak lah, kali telur katak balik. Itu dipanggil kitaran habitat saja. Tapi asalnya, betul orang selalu tanya kan, ayam dulu ke telur ayam dulu? Macam mana nak jawab? Sampai ke sudah tak boleh nak jawab. Allah lah yang cipta ayam. Daripada ayam jadi telur. Jawapan dia ni, jawapan dia ayam dulu. Allah cipta ayam tu, daripada ayam jadi telur ayam. Dalil Allah jadikan kita manusia, Nabi Adam AS, daripada baby ke terus jadi Nabi Adam dalam bentuk dewasa. Dalam bentuk dewasa. Bukan datang, Nabi Adam bukan datang daripada air mani. Nabi Adam adalah ciptaan Allah daripada tanah semata-mata. Adapun kita ni daripada air mani. Betul, kita kena faham. Ada seorang lagi, dia selain Nabi Adam, dia tak tercipta daripada air mani. Siapa dia? Menteri besar? Bukan. Menteri besar air mani juga. Nabi Isa AS. Sebab mana ada siapa-siapa Siti Maryam mak dia, mana ada suami kan? Itu. Itulah hebatnya Allah Ta'ala. Baru kita nampak Allah hebat. Lagi mengaji, lagi tunduk. Sebab apa? Lagi kenal Tuhan. Dia gitu. Jadi mustahil Allah bersifat dengan sifat Adam. Jadi apa tujuan antara hikmah kita belajar mustahil ni, lawan ni? Yang lawan tu bubuh kat kita, yang wajib tu bubuh pada Allah. Sekarang bunyi dah. Sikit lagi Yang wajib tu apa dia? Wujud tu Allah. Lawan dia apa? Adam tu tak ada. Tak ada siapa? Kita. Jadi pegang kita semua ni Adam. Bukan Nabi Adam. Maknanya tak ada. Kita semua tak wujud. Habis boleh ada ni diwujudkan. Kita cuma hanya memegang pinjaman ada tu. Sebab Allah adakan kita, ada. Macam malam ni ada. Esok pagi confirm ada? Belum tentu. Kan? Buka-buka mata awak gelap ni. Ingatkan lampu tak pasang. Rupanya dalam tanah dah. Sedut-sedut, bau tanah ni. Dah orang ke bumi dah. Mati punya. Apa nak tahu? Kan? Tu. Kadang gimana kita nak tahu kita confirm ada ke tidak esok? Sebab itulah Allah ajar kita suruh lapik dengan insya Allah. Lepas tu jangan jawab confirm. Esok jangan lupa datang kenduri rumah aku. Esok confirm aku datang. Tak boleh confirm. Lepas tu jangan confirm. Saya Perdana Menteri yang ke-9. Siapa mau nak confirm? Nampak? Ni bukan politik, nak bagi faham. Dia nak bagi faham, dia kena bau nampak tu.
Kan? Jadi kalau nak jadi sangat pun PM ke 9 ke 90 ke tak kisahlah. Jawab insya Allah. Sebab apa? Sebab semua dengan izin Allah. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak akan berganjak walaupun sebesar zarah melainkan dengan izin Allah. Izin Allah baru terjadi. Tidak izin Allah tidak akan terjadi walau hang hebat macam mana pun. Sebab hang sebenarnya tak hebat. Yang hebat hanya semata-mata Allah. Barulah kemah akidah kita. Dia gitu. Mudah-mudahan kita habiskanlah ni. Dah tu dah. Sampai PM keluar dah ni. Betullah sekali apa nama tu dalilnya. Dalilnya tadilah dibagi firman Allah Taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Artinya bermula Allah Taala ialah yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Dan lagi firman-Nya afillahi syakkun. Allah tanya artinya adakah syak pada wujud, yakni tiada syak seseorang pada wujud Allah Taala. Adalah ayat Quran Allah tanya kita, afillahi syakkun, adakah kamu ragu-ragu dengan kewujudanku? Bukan Allah tak tahu, Allah tahulah, tapi Allah nak perli kita. Kamu ragu dengan aku? Dalam arti kata lain, ayat ni pendek tapi tafsirannya panjang. Contoh soal rezeki, kamu ragu dengan rezeki yang aku bagi? Allah, anak saya SPM tak ada, habislah masa depan tak ada. Mu pegang masa depan dengan SPM, bukan Allah. Rosak akidah, mati kafir. Jangan buat main. Nampak kecil. Ni kita kata soal akidah ni, tu penting mengaji. Baru kemah pemahaman kita. Mu nak ambil SPM, ambil lah. Tapi jangan pegang SPM tu soal masa depan. SPM tu mungkin saja jadi asbab saja. Boleh jadi tak jadi juga. Berapa ramai yang keluar graduate degree tapi tak ada kerja? Ramai. Lah kali kerja biasa je. Kan? Dia bukan sebab college, bukan sebab universiti. Kan? Yang pentingnya kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala macam mana. Kita kenal Allah tak kenal Allah. Rezeki Allah bagi. Kan? Tak payah kata kita yang tak ada SPM. No, kaum Batak dalam hutan, Kadazan dalam hutan, orang asli dalam hutan. Dah makan ke mati semua dalam tu? Makan perut sampai buncit. Pantang babi lintas, tembak tu pun. Sup. Nampak? Kena pula tu tepat headshot. Kan? Ada kenyang, elok makan, rezeki cukup. Padahal dalam hutan, dah bila pula dia ambil SPM? Saya kata SPM, tanya dia 1 + 1 fail, tak boleh jawab. 1 + 1 berapa pak? Atu lah? Apa? Tak boleh cakap pun tak betul dah. Mana orang dalam hutan? Tapi boleh hidup tak? Boleh hidup. Siapa jamin hidup dia? Allah. Dah kita hidup kat luar ni tiba-tiba tak yakin dengan Allah. Pelik sungguh. Orang kafir yakin dengan hidup, padahal tak percaya Tuhan yang betul. Kita percaya Tuhan betul, tak yakin dah. Allah rosaklah akidah gitu. Jadi betulkan balik, insya-Allah. Dengan pengajian inilah akan meningkatkan iman kita, memantapkan iman kita. Kita bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita bertemu nanti di kuliah yang akan datang pula. Kita sambung sifat yang kedua pula, yakni kidam. Jadi insya-Allahnya kaedahnya 1 hari 1 sifat. Jadi kita kuliah sebulan sekali. Jadi nak habis 20 sifat 20 bulan. Nampak lama kan tu. Tapi macam tu lah. Sebab dia nak kena faham satu-satu. Tak boleh laju-laju. Faham satu-satu biar kemah. Jadi sekadar tu dulu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.